Baiklah, kita mulakan cerita Nadi Bola dengan pertemuan yang cukup mempunyai simbolik dan juga signifikan yang tersendiri, iaitu pertemuan di antara pasukan Selangor dan juga pasukan Johor DT. Dengan menyaksikan pada minit ke-30, Arif Aiman dikasari Yazan Al-Arab untuk memberikan sepakan penalti buat pasukan pelawat dan tugasan tersebut disudahkan Baxen da Silva untuk meletakkan pasukan JDT yang juga pendahulu Liga selesa dengan 1-0. Kedudukan 1-0 itu kekal hingga tamat separuh masa yang pertama walaupun beberapa percubaan yang diperolehi gagal dimanfaatkan barisan depan khususnya bagi pasukan Johor DT yang meletakkan Baxen da Silva, Arif Aiman, Fernando Forestieri sambil dibantu Leandro Velasquez dan juga Afiq Fazai di bahagian belakang. Tamat separuh masa yang pertama, kedua-dua pengendali memperagakan pencaturan baru dan akhirnya Selangor berjaya menyamakan kedudukan menerusi jaringan Helison Kayon pada minit ke-65 berpunca daripada kesilapan penjaga gol Haziq Nazli untuk memberikan jaringan penyamaan buat pasukan bimbingan Nizam Jamil. Dan selepas itu beberapa aksi menarik diperagakan, namun ketumpulan dan juga keberkesanan bahagian pertahanan pasukan Selangor menyelamatkan dari pintu gol mereka dibolosi, antaranya menerusi percubaan Matt Davis. Dan selepas itu Selangor juga berpeluang untuk menambah jaringan, namun sekali lagi kedudukan kelang kabut di depan pintu gol gagal disempurnakan untuk Johor seri dengan Selangor yang juga seri ketiga bagi saingan pasukan JDT musim ini, sementara Selangor keputusan seri kali kelima. Baik, bersama saya Asmawi Bakiri untuk kita memperkatakan sedikit bagaimana cerita di Stadium MBPJ. Kalau dilihat kepada peringkat awal, menyaksikan kedua-duanya berada dalam kedudukan mood menyerang yang baik, khususnya pasukan JDT. Mui. Okey, itu yang berlaku padanya. Tetapi pada pandangan saya, separuh masa pertama tak menggambarkan bahawa pasukan JDT nampak nak pergi attacking yang lebih banyak, nak dapatkan gol banyak ataupun dapat melakukan gerakan yang lebih banyak. Tetapi pada masa sama kita dapat lihat bahawa kedudukan JDT yang mungkin bukan malam ni bukan game sebenar mereka. Itu yang berlaku untuk pasukan JDT dan kita dapat lihat bahawa satu gol melalui sepakan penalti atas kekasaran Yazan Al-Arab melakukan rempuan ke atas Arif Aiman menyebabkan satu gol terhasil pada separuh masa pertama. Membawa kepada apa yang awak katakan sebentar tadi, Mui, di mana dan kenapa terjadi sebegini untuk pasukan Johor DT? Oh, saya itulah agak nampak macam mungkin sedikit faktor taktikal Coach Nizam Jamil menjadi, iaitu bertahan sebagai satu pasukan yang lebih ramai di bahagian bawah, terutama di bahagian tengah. Kemudian blok antara pemain mereka marking satu pemain antara pemain Selangor dengan pasukan JDT begitu baik dan rapat. Itu penyebabnya salah satu gerakan JDT agak tersekat. Tak banyak gerakan yang terbuka berlaku untuk pasukan JDT dan menyebabkan mereka terima dengan satu gol melalui sepakan penalti. Jaringan ataupun sepakan penalti yang diperolehi itu juga, saya lebih suka untuk memperkatakan tentang bagaimana, walaupun kita dah bincang banyak kali tentang kematangan Arif Aiman dalam kawasan penalti, bagaimana dia tak melakukan turning, dia shield terlebih dahulu untuk membawa kepada pemain pertahanan pasukan Selangor iaitu Yazan Al-Arab untuk menekan dia dalam kedudukan yang sangat sukar. Saya setuju. Dan ini ada sedikit isu daripada keputusan pengadil konon-kononnya pada awal. Tapi kalau kita imbau balik apa yang awak katakan tadi, saya setuju kerana Arif Aiman pemain yang bijak, pandai. Dia, semua orang tahu apabila dia terima bola, dia akan pasti dia nak buat gerakan untuk menggelecek, dia akan nak buat crossing ataupun dia akan buat larian bersama bola dengan laju. Tapi kali ini apabila dia berdepan dengan situasi yang bukan di dalam attacking ataupun dalam ruang gol, dia mengalir keluar kawasan berbahaya, dia shield dia bola tu, walaupun soft terjahan daripada Yazan, tetapi pijakan daripada belakang, rempuh daripada belakang, itu advantage untuk Arif Aiman lakukan. Kerana dia tahu dia hold bola untuk menyebabkan Yazan tu tolak ataupun rempuh daripada belakang. Dan mungkin ada hentakan pijakan daripada kaki Arif Aiman daripada kontrol bola tersebut. Keputusan pengadil saya anggap memang boleh diberikan penalti kerana walaupun pada asalnya rempuan tu soft, kita tengok tak berat daripada rempuan tersebut, tetapi keputusan tepat.
Okey. Bagaimana Nizam Jamil menghadapi perlawanan ini? Saya setuju macam awak katakan bagaimana taktikal Nizam Jamil. Kenapa saya katakan taktikal juga? Saya mengambil apa yang awak katakan sebentar tadi, Asmawi. Brandon Gunn, Mukharri Ajmal, Alexander, ketiga-tiga pemain ini adalah pemain yang mempunyai corak permainan dari segi defensif, bukan attacking. Dan jelas sebenarnya meletakkan Alif Haikal, Quentin Cheng membantu Kayon lebih kepada bertahan dalam tempoh yang begitu penting, 15 ke 30 minit. Betul, saya setuju. Seolah-olah Nizam Jamil terpaksa buat dua lapisan layer untuk menjadi bertahan. Pasal tu dia tolak Quentin Cheng duduk dekat atas, bawa masuk Zikri, kemudian dipanggil pemain pertahanan nombor 33, Richard Mong Akra untuk berganding dengan Yazan. Fazli sebelah kiri, so balance 4 pemain, 5 campur Quentin Cheng bahagian atas. Alexander tengah, Muhairi dengan Brandon Gunn, Alif Haikal tolak di bahagian atas untuk bertindak sebagai pemain di sebelah kiri. Satu target man, Kayuan di bahagian atas. So nampak sini bahawa mereka ada gerakan juga pergi attacking, tapi pada masa sama turun sebagai pemain pertahanan lebih ramai. Itu kalau saya tengok sini 4-5-1 berlaku. Dan pemain-pemain semua menutup ruang JDT di bahagian tengah. Itu yang perancangan menjadi setakat ini untuk coach Nizam Jamil. Okey, sama ada dia dimasukkan sebelum gol ataupun dia dimasukkan selepas gol, tetapi pemain ini telah memberikan impak yang besar kepada pasukan Selangor, bukan sahaja dalam perlawanan berdepan dengan JDT, dalam lain-lain perlawanan. Kelibat Nur Hakim Hassan, sememangnya dia, kita pernah bincang, ada pemain yang dia ni boleh main sampai minit ke-62 je. Ada pemain yang akan dia masuk sebenarnya dia kena masuk minit ke-65. Tapi dia punya kerja tu banyak. Okey, taktikal berlaku untuk Hakim ni. Kalau kita lihat apa yang dia cuba lakukan, Nizam terpaksa buat pertukaran minit 60 ke atas kerana pemain ni laju. Dia cepat, dia kaki kiri attacking untuk bagi atas. Dan itu pertukaran dengan Alif berlaku apabila dia perlukan pemain yang cepat untuk melakukan attacking di bahagian atas, turun balik sebagai pertahanan. Dan taktikal ini saya anggap menjadi untuk setakat ini untuk Coach Nizam Jamil, kerana kita tahu dia bukan nak, Coach Nizam Jamil bukan nak pergi menang ataupun dapatkan gol lebih besar, tetapi bertahan terlebih dahulu. Counter attack berlaku untuk jaringan seri ini cukup untuk Selangor. Saya tak nampak jelas kepada bagaimana pergerakan awal ini berlaku, tetapi pada posisi Haziq dalam kedudukan 50-50, nak keluar ke tak keluar ke, macam tu. Betul. Keputusan Aziz saya anggap yang ini tidak tepat untuk dia. Sebagai penjaga gol, mengikut pandangan saya, dia mesti dua perkara, daripada dua perkara itu mesti salah satu berlaku. Keluar atau pergi mendapatkan bola ataupun blok pemain Kayuan untuk mendapatkan bola. Kali ini Aziz keluar tanpa buat sentuhan ataupun berebut bola dalam satu situasi antaran cantik di belakang pemain pertahanan pasukan pertahanan JDT. So keputusan Aziz mungkin dia tak perlu keluar pada satu pandangan saya. Mungkin tak perlu keluar, duduk dalam gol dulu. Tapi keluar tu ambil keputusan sama ada you rebut bola, you get the ball ataupun langgar pemain mungkin. Tetapi kedua-duanya tidak dapat dan mereka bolos. Di sini jelas sebagai kesilapan penjaga gol punya decision, keputusan yang tidak tepat, dan JDT dihukum kerana mereka naik terlampau tinggi di bahagian defender itu menaik tinggi di kawasan midfield, dan hantaran tersebut di atas belakang pemain pertahanan. Jadi mereka bolos. Secara keseluruhan perlawanan ni, JDT tak menggambarkan permainan yang sebenar. JDT tak main ball position yang mereka sebenar, attacking yang lebih banyak, Berser tak dapat bola banyak, Arif Aiman tak menjadi untuk melakukan gerakan. Banyak perkara mereka sangkut daripada gerakan ini. Kita panggil gerakan kekuatan JDT is pasal scoring. Player menjaringkan gol itu tinggi, tetapi kali ini mereka tak menguasai sebenar dan banyak di bahagian attacking. okey, itu serba sedikit yang kita kongsikan berdasarkan pengalaman Asmawi Bakiri, bekas pemain pasukan kebangsaan, bekas pemain pasukan Sabah, Pulau Pinang, Perak dan juga Selangor, tentang perlawanan yang membabitkan pendahulu Liga Johor Darul Takzim. Walaupun dengan keputusan seri ini, ia tidak banyak mengubah sebenarnya kedudukan JDT selaku pendahulu Liga. Ya, betul. Apa yang cuba Coach Nizam Jamil lakukan untuk dia nak betulkan balik tim untuk pergi main dan of course dapatkan kemenangan ataupun buat balik untuk penyokong datang balik menyokong pasukan Selangor. Itu yang lebih penting. Kita tahu
bukan mudah untuk menyusun balik dari segi corak. Saya lebih menekankan daripada corak permainan daripada apa yang berlaku. Mereka kalah berturut-turut dan 5-6 perlawanan berderet ni. So dapat 1 poin dengan pasukan JDT, mereka juga bernasib baik kerana mereka tak tewas dengan JDT. Itu perkara yang lebih besar untuk pasukan Selangor, dan sekurang-kurangnya dapat 1 mata akan mencuba menyusun dan mengatur balik kedudukan. Dia bukan semua tapi sedikit untuk pasukan dapat keyakinan sikit. Baik, kita akan bersama dengan wartawan yang dipertugaskan, dipertanggungjawabkan di MPPJ. Saudara Fadirul yang telah pun bersiap sedia. Okey, Nyak Insun Mata Kaji, Semarin Sing. Okey. Wah, menjelang anugerah Sam. Bagus ya pakai jersey Sam. Bagus. Syekh, sihat Syekh? Alhamdulillah Hafizal. Apa khabar Hafizal dan juga Asmawi Bakiri? Alhamdulillah. Tadi jumpa tu Yazan Arab tu cakap Arab mana? Tak ada jumpa. Tak dan tu macam mana? Tak sempat lah. Ya, kalau bahasa Kedah dia cakap tak sempat lah. Bahasa KL tak dan. Oh, okey. Baik, apa sudah jadi dengan Strike Force hari ini? Selangor dengan solid, tetapi dalam masa yang sama juga ada kebenaran dikatakan oleh jurulatih ataupun pengendali pasukan JDT. Anda melihat secara keseluruhannya, Adil? Baik Hafizal, untuk makluman semua, kalau siapa yang menonton perlawanan pada malam ini, JDT yang agak berbeza malam ini. JDT yang agak pasif apabila setiap gerakan yang cuba dilakukan, terutamanya ketika di kawasan middle third itu dihentikan serta-merta oleh pasukan Selangor, dan itu Hafizal diperakui sendiri oleh pengendali JDT Hector Bedaglio, di mana dia mengatakan masalah utama JDT malam ini bukannya strike force, bukannya defend, bukannya midfield, sebaliknya pasukan lawan. Selangor bijak memanfaatkan situasi JDT apabila mereka, Selangor tidak membenarkan JDT menguasai bola, memegang bola dalam keadaan yang terlalu lama dan terlalu selesa. Itu punca utama bila mana JDT gagal untuk beraksi seperti mana yang diharapkan malam ini. Namun untuk Selangor, apa yang boleh kita lihat malam ini, ia nyata agak perlawanan yang berbeza juga sebelum ini, lebih positif. Mereka banyak menggunakan counter attack, serangan balas pantas, dan kalau tengok gol pertama atau gol penyamaan yang dihasilkan disumbangkan oleh Harrison Kayon pada minit ke-65 itu pun, kalau seingat saya, kami di sini ataupun di replay balik ketika secara langsung itu tak dapat lihat dengan jelas siapa yang assistnya, tapi kredit saya harus berikan kepada apa yang saya cuba cari balik. Tak silap saya, Zikri Khalili. Dia bijak mengambil situasi itu dengan cepat dan menghantar bola ke depan, dan ini dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Harrison Kayon. Dan sudah pasti malam ini back four Selangor yang diketuai oleh Richmond Teteh Angkrah, player Selangor 2, dinaikkan pangkat ke malam ini. Begitu juga dengan Yazan Al-Arab, bertugas dengan cukup baik bagi memastikan Fernando Forestieri dan juga Bergson da Silva sedikit semayaklah tidak dapat bergerak bebas malam ini, Hafizah. Okey, bagaimana reaksi penyokong-penyokong Selangor selepas keputusan seri ini? Kalau ikutkan sebentar habis je perlawanan tadi, mereka berpuas hati secara keseluruhan dengan keputusan ini. Kalau kita tahu siapa sahaja berdepan JDT mahukan at least keputusan seri, Hafizal. Keputusan seri itu sudah menunjukkan bahawa mana-mana pasukan berdepan JDT seri, itu adalah merupakan satu moral booster untuk menghadapi perlawanan-perlawanan seterusnya. Namun yang mencuri tumpuan malam ini sudah semestinya suasana di stadium agak gegak gempita dengan ketidakpuasan hati para penyokong kepada siapa lagi kalau bukan individu yang berada di tengah-tengah padang, iaitu pengadil perlawanan yang menghadirkan ketidakpuasan hati menerusi beberapa situasi ataupun insiden keputusan-keputusan yang dilakukannya. Tak kiralah sama di pihak JDT maupun di pihak Selangor sendiri. Itu yang menjadi agak antara tumpuan, Hafizal, untuk perlawanan pada malam ini. Okey, Saya sebenarnya sambil kita saksikan jaringan ataupun insiden penalti itu, saya sebenarnya dengan Asmawi Bakiri ni, dia jadi terkesima tengok awak ni. Sebab apa? Baik-baik bicara yang awak cakap ni macam kita tengok forum perdana. Masya Allah, kita cakap macam tu.
Man of the match. Janganlah macam tu. Saya ni okey, kalau man of the match saya tak ada individu, tapi saya memilih barisan pertahanan Selangor, Hafizal. Tu tekat tu juga dia jadi agak noh. Saya rasa tak tu kot sebab dia pun nak pakai studio pula kata. Betul ya. Tekat tu soal lama-lama enggak. Balik elok lagi. Baik, baik. Assalamualaikum. Baik, insya-Allah. Terima kasih. Okay, salam Zaid. Waalaikumsalam. Zaid sihat Zaid? Baik, insya-Allah. Mas Zaid. Sihat. Hafizal, Baik. tu. Terima kasih Zaid. Okey. Daripada apa yang Tok Adi kata tadi, Tok Adi ni nama panggilan kita di sini lah. Backline, seperti Nizam katakan juga, backline adalah backline yang solid ini. Ya betul. Itu gambaran bila Richmond Akram ni naik daripada Selangor 2 naik 1 untuk imbangkan dengan Yazan, kemudian Fazli, Zikri macam saya bagi tahu tadi, Kontinsen duduk di bahagian atas, 2 layer pertahanan untuk blok JDT punya attacking masuk, sudah cukup untuk gambaran bahawa taktikal ini part of tactical Nizam Jamil. Ya. Tapi JDT juga terlepas peluang sebenarnya. Ada beberapa peluang yang boleh dihasilkan menerusi nokta jaringan tetapi tak dapat dihasilkan. Itulah bestnya perlawanan babitkan kedua-dua pasukan Selangor dan juga pasukan JDT yang berlangsung di Stadium MPPJ Kelana Jaya untuk kedua-dua pasukan berpuas hati dengan 1-1.